hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru zambi azim. Allah, aku tak layak untuk ke syurgamu, namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru zambi azim. Allah, aku tak layak untuk ke syurgamu, namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Bismillah, fiqatan billah, wa tawakkulan alayh, wa tawakkulan alayh, wa tawakkulan alayh, wa tawakkulan alayh. Bismillah, fiqatan billah, wa tawakkulan alayh, wa tawakkulan alayh, wa tawakkulan alayh, wa tawakkulan alayh. Bismillah, fiqatan billah, wa tawakkulan alayh, wa tawakkulan alayh, wa tawakkulan alayh, wa tawakkulan alayh. Ekspresi IQ, Inspirasi Inforia Islami. Jam 9 malam anda masih lagi temankan saya Faiz Saja Osman, dan jam ini seperti yang kita maklum, hari Rabu 9 malam kita ikuti pengajian ilmu dalam siri Syama'il Ar-Rasul bersama dengan Habib Najmuddin Uthman Al-Khirit, dan pada minggu ini kita nak ulang kaji balik tentang tajuk akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saya nak sentuh sikit agar kita dapat sama-samalah jadikan contoh ikutan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kepribadian baginda. Yang mana saya memetik ayat Al-Quran dari surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Siapa lagi kalau kita nak ikut melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kepribadian, dalam muamalah seharian kita. InsyaAllah semoga dapat kita amalkan. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua insyaAllah. Okay, jam 9 untuk Syama'il Ar-Rasul. Selepas ini bersama Habib Najmuddin Uthman Al-Khirit.
Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, mempelawa pelajar lepasan SPM, STPM dan STAM untuk memohon kemasukan dengan 21 pilihan pengajian di peringkat asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Tawaran beasiswa pengajian tinggi MAIPS, beasiswa penuh untuk 300 pelajar terawal menanti anda. Jom masuk KUIPS. Jadilah kumpulan pertama untuk pelajar Fakulti Al-Quran dan As-Sunnah dengan terjaan penuh beasiswa. Syarat kelayakan minima 3 kepujian dalam peperiksaan SPM, pointer 2.0 dalam peperiksaan STPM atau diploma dan makbul dalam peperiksaan STAM. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. IKIM Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Rakan-rakan saya kembali bersiaran bertemankan saya Faiz Haji Osman saat ini. InsyaAllah saya teman-teman anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan hari ini untuk edisi hari Rabu, kita nak bawakan perkongsian bersama-sama dalam satu lagi segmen untuk kita dapatkan tambah lagi perkongsian ilmu kita, bicara kita pada malam ini bersama dengan Tuan Guru kita Habib Najmuddin Osman Al-Khirit. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib sihat Habib Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita dah masuk fasa selanjutnya dah dalam PKP ini, siri PKPP pula kita. Ya, Doa pemulihan ya. Betul, harapan kita agar diberikan kesembuhan yang sakit dan kita dijauhkan daripada wabak ini sama-sama. Habib kita doakan insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Dan pada malam ini kita masih lagi nak berbicara menerusi kitab Syama'il Muhammadiyah. Banyak lagi yang bakal kita dengarkan kupasan ilmu. Saya seperti biasa Habib nak ajak semua rakan-rakan pendengar kita yang dekat rumah yang ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya percaya semua rakan-rakan kita ramai yang ada kitab ini di rumah. Jadi jadikan ini usrah kita, seisi keluarga duduk sama-sama, dengarkan pengajian ilmu. Kita teruskan tajuk kita akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Betul Habib insya-Allah kita nak sambung. Betul. Ya. Saya kiranya pendengar-pendengar kita, harapan saya agar semua dah pun bersedia untuk kita dengarkan bicara bersama dengan Habib Najmuddin untuk bicara Syama'il Ar-Rasul. Saya teruskan saja Habib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada DJ pada malam ini, Saudara Faiz bin Haji Osman hafizahullah wa ra'ah. Kepada semua para pendengar dari Doa IKIM yang dirahmati oleh Allah, yang sentiasa bersama dan setia khususnya dalam program Syama'il Rasul yang disusun. Memang ianya adalah program yang sangat penting apabila ianya membicarakan tentang kepribadian dan juga diri seorang insan yang agung, rahmatan lil alamin, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya pada minggu yang lalu kita telah pun bermula kembali untuk membicarakan secara perbahasan kita mengenai Rasulullah, yang kita masuk dalam bab akhlak baginda Rasulullah. Kita dapat membaca beberapa hadis ya. Kalau sebelumnya mungkin ada bab-bab ya, Faiz, kita dapat untuk baca satu bab habis. Tapi bab akhlak ni hadisnya panjang, banyak, dan ada yang panjang-panjang. Kerana kalau nak memperkatakan tentang akhlak Nabi ini tak pernah habis ya. Kerana ianya adalah merupakan daripada keagungan baginda Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita baca satu hadis pun, di sana luasnya daripada keindahan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita sendiri dapat untuk ambil dan contoh, dan kita dapat tahu sehingga ianya membawa kepada kefahaman kita, dan kita faham betul, dan kita dengar pun kita tahu alangkah hebatnya
akhlak dan juga kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sebelum ini kalau kita lihat di antara yang mungkin kita bahaskan tentang bagaimana muamalah baginda Rasulullah, bagaimana pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, berbagai kita panggil kategori, ada yang orang biasa, ada hamba, ada orang yang dewasa, ada kanak-kanak. Demikian keindahan Nabi akhlak baginda Rasulullah merangkumi, mencakupi kepada semua lapisan daripada manusia dan masyarakat ni, dan bagaimana Nabi SAW mempamerkan keindahan akhlak itu sesuai dengan maksud daripada apa yang Nabi pesan, supaya kita ni menghormati kepada orang yang tua dan mengasihi kepada yang lebih muda daripada kita dan berbuat baik kepada siapa pun. Ini adalah merupakan kunci akhlak baginda Rasulullah SAW. Jadi hari ini insyaAllah kita akan membicarakan hadis sambungan daripada bab akhlak baginda Rasulullah ini. Hadis kalau kita yang ikut dan juga ada kitab, insyaAllah rata-rata rumah kita ni insyaAllah lah. Dan kalau tak ada, kena ada lah ni kitab Syama'il Muhammadiyah ni. Sebab ianya adalah merupakan daripada kitab yang kita kata wajib ada lah kalau boleh di rumah kita ni, supaya dapat kita ambil sebagai rujukan dan anak-anak keluarga kita juga boleh untuk rujuk dan juga dapat membaca, mengenali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kita baca ini hadis yang ke-326 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana indahu rajulun bihi atharu sufrah. Jadi Anas bin Malik cerita satu hari ada orang datang duduk dekat dengan Nabi SAW, hadir di dalam majlis Nabi, duduk dekat dengan Nabi, dan dia pada waktu itu pakai baju atau pakaian yang ada kesan warna kuning dekat baju dia. Ada kesan warna kuning. Warna kuning itu datang daripada mana? Daripada sufrah. Sufrah ni maknanya za'faran, ataupun kita dalam bahasa kita adalah zafran. Zafran. Jadi zafran ni ada beberapa banyak kegunaan dia. Kalau kita orang perempuan fahamlah. Kalau buat makanan kena ada zafran kan. Begitu juga dia sebenarnya dibuat minyak wangi, dan dia juga digunakan untuk pewarna. Jadi yang berlaku ni adalah baju yang dipakai oleh orang ni ada kesan zafran, yang kalau kena di baju warnanya warna kuning. Dia bermakna mungkin dia pakai minyak wangi yang banyak sehingga bekas zafran itu ada dekat baju dia dan berwarna kuning. Ketika itu dia duduk dekat dengan Nabi SAW. Sebenarnya Nabi pernah di dalam satu riwayat Nabi SAW disebutkan oleh riwayat daripada Anas bin Malik dan riwayat yang lain. Anas mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yataza'fara ar-rajul. Nabi SAW menegah lelaki menggunakan za'faran pada pakaian atau pada tubuh dia. So kerana ada larangan, bermakna apa yang dilakukan lelaki ini adalah sesuatu yang dilarang, yang tak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu itu kata Anas, wa kana Rasulullah SAW la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahu. Yang diperhatikan oleh Anas bin Malik tahu ini Nabi tak suka, kerana Nabi pernah larang untuk orang berpakaian dengan pakaian yang ada kesan zafran di pakaian dia. Jadi Anas kata, Anas tahu Nabi tak suka, tapi kebiasaan Nabi ini kata Anas bin Malik hampir tidak pernah menegur secara berdepan dengan seseorang. Nabi ni kalau menegur seseorang itu jarang sekali kalau menegur secara berdepan. Tapi bukan tak pernah, dan bukan Nabi tak pernah buat. Ada riwayat nanti kita akan sebutkan sedikit sebagai satu sandaran, bermakna boleh saja menegur seseorang itu secara berdepan. Tetapi kerana ianya satu berada bersama dengan Rasulullah dan itu adalah para sahabat ramai, jadi menegur secara langsung di depan orang ramai,
Kata Al-Fudail bin Iyad, kalau kamu nak nasihat orang, nasihatlah dia secara sembunyi. Kalau kamu nasihat dia secara terang-terangan di depan orang ramai, itu bukan nasihat, itu memalukan. So mungkin itu salah satu sebab Nabi SAW tak tegur dia secara langsung, satu. Yang keduanya, kata para ulama, orang ini dikenali adalah yang baru masuk Islam dan masih rapuh lagi daripada keteguhan iman dia. Yang dibimbangi, Nabi tahu, Nabi kenal, Nabi tahu, Nabi boleh menyelami keadaan-keadaan. Kerana ini adalah merupakan kebijaksanaan para Nabi ni. Salah satu daripada sifat wajib yang ada bukan hanya tabligh, iaitu menyampaikan, tetapi mesti ada fatanahnya, iaitu kebijaksanaan. Oleh kerana kebijaksanaan Nabi tak tegur dia secara langsung ketika itu, kerana Nabi bimbang nanti dia akan tersinggung, mudah terasa dan akan mengugat kepada iman dia. Jadi ini adalah merupakan daripada salah satu sebab. Tapi memang begitu kata Anas bin Malik, Nabi ini jarang kalau nak tegur terus ketika itu kepada seseorang di depan orang ramai. Jadi Nabi tak tegur, Nabi diam. Kemudian setelah itu falam maqama, ketika laki itu pun bangun dan meninggalkan tempat tersebut, qala lil qaum, maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang pada waktu itu bersama dengan Rasulullah SAW, law qultum lahu yada'u hadhihi sufrah, maka Nabi mengatakan, jika boleh ada di antara kamu yang pergi beritahu kepada dia supaya dia meninggalkan kesan kuning itu, ataupun tak pakai ataupun tidak menggunakan sesuatu yang menyebabkan daripada safran itu baju yang berwarna kuning. Maka itu lebih baik, kata Nabi SAW. Maknanya Nabi SAW pada waktu itu biarkan. Walaupun Anas tengok dan tahu bahawa Nabi tak senang, tapi Nabi tak mahu untuk tegur secara memalukan di depan orang ramai, dan juga supaya jangan sampai imannya yang lemah itu akan menyebabkan dia akhirnya meninggalkan daripada iman. Tapi setelah dia bangun, Nabi tak meninggalkan juga daripada dakwahnya dengan menyuruh mungkin di antara sahabat yang mungkin dapat untuk menyusul kepada lelaki tadi untuk tegur kepada lelaki tersebut. Ini merupakan uslub dakwah baginda Rasulullah SAW, dan ini juga yang boleh kita belajar daripada akhlak Nabi, yang mana kita apabila berhadapan keadaan-keadaan seperti ini, kita mesti menimbang sesuatu tindakan. Baik itu nak tegur, baik itu kita nak nasihatkan dan sebagainya, perlu melihat situasi dan juga keadaan orang yang ditegur itu. Ini adalah merupakan daripada yang disebut al-hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Yang disuruh untuk kita ni kalau dakwah kepada seseorang itu mesti dengan hikmah, dengan contoh tauladan yang baik. Jadi ini adalah merupakan daripada akhlak baginda Rasulullah SAW. Tapi bukan bermakna nak meninggalkan dakwah. Jangan pula salah, setiap kali orang ada buat salah kita biar aja. Tidak. Ada kalanya perlu untuk ditegur secara langsung kalau dia memang sudah melampau-lampau atau memang kebiasaan melakukan perkara tersebut, sehingga kalau tak ditegur akan berpanjanganlah dia melakukan kesalahan tersebut. Kata Abdullah bin Amr bin As pernah menceritakan, dia mengatakan ketika itu kalau tak salah saya, dia ataupun ayah dia Amr bin As pernah berpakaian seperti itu, iaitu 2 keping kain yang dipakai di badan dia. Kedua-duanya itu ada kesan zaf tadi, iaitu berwarna kuning. Maka Nabi SAW pada waktu ketika mana dia tegur, langsung ditegur oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan apa? 2 pakaian ini, kata Nabi. Nabi SAW mengatakan 2 pakaian ini adalah dari pakaian orang-orang kafir, kata baginda Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa Nabi tak suka orang pakai yang ada celupan zafran ini, salah satunya adalah menyamai kepada orang-orang kafir. Yang keduanya kerana zafran ini adalah satu bahan yang mahal, sehingga kalau yang memakainya itu boleh membangkitkan rasa sombong. Dan juga larangan itu dikatakan oleh para jumhur adalah makruh, walaupun ada sebahagian ulama mengatakan haram kalau satu baju itu dia ada zafran ataupun daripada kuning zafran yang dicelup. Tapi jumhur ulama mengatakan larangan itu adalah larangan makruh. Tapi Nabi tegas pada waktu itu mengatakan 2 pakaian ini adalah pakaian orang kafir, kata Nabi SAW. Lalu kata Amr bin As, ya Rasulullah, adakah
aku tanggalkan dia dan tak pakai. Bahkan Nabi lebih tegas lagi mengatakan, bahkan hendaklah kamu membakar kedua-duanya, kata Nabi SAW. Jadi itu sebab ada yang mengatakan haram, tapi cenderung para jumhur mengatakan hukumnya adalah makruh. Jadi ada kalanya Nabi tegur secara terus, langsung ditegur oleh baginda Rasulullah SAW, tetapi pada waktu itu diketahui bahawa yang ditegur itu orangnya adalah orang yang memang bersedia untuk menerima nasihat dan teguran, maka layaklah pada waktu itu untuk ditegur secara langsung. Bahkan ada orang yang ketika ditegur secara langsung rasa lebih disayangi. Ada Faiz, kadang kita rasa macam tu Kalau kita sayang betul dengan guru apa semua, dia tegur kita, kita rasa guru ni ada perhatian kat kita, sayang kat kita, dia nasihat kat kita, betul Jadi mungkin ini yang dikenali. Sebab tu Nabi kita ni kenal kepada setiap individu ni satu persatu. Perangainya, itu kebijaksanaan Nabi. Hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini tidak akan ada kecuali orang yang prihatin atau memberikan perhatian kepada para sahabat atau kepada para umat. Ini hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi oleh kerana itu, ini adalah yang boleh kita ambil pengajaran daripada hadis yang kita bacakan ini, iaitu Nabi SAW berhemah dalam menegur. Berhemah dalam menegur. Jadi kita ni kalau nak tegur orang, kena berhemah juga, bukan sebarangan menegur. Apatah lagi kalau teguran itu dicampur dengan caci maki, bermakna dia bukan jadi nasihat lagi, tetapi sudah menjadi caci maki. Sudah menjadi, bukannya membawa kebaikan, bahkan nanti akan menjadi lebih buruk, bahkan permusuhan. Jadi kena berhemah, kena bijaksana demi untuk menjaga kepada iman, supaya jangan dianya rosak. Tapi ada kalanya Nabi akan bertegas dalam sesuatu perkara dan kepada orang tertentu, melihat keadaan seseorang itu. Ini yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita bahaskan ini. Jadi kalau hadis yang seterusnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Ini ada beberapa sifat yang disebutkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, merumuskan tentang akhlak Nabi SAW. Yang pertama, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bukanlah seorang yang keji tabiatnya. Tak ada tabiat Nabi yang keji, yang kotor, yang buruk, tak ada. Nabi kita ni adalah sempurna betul. Perangai, tabiat, akhlak itu sangat terpuji, sangat murni akhlak Nabi SAW. Itu bukan fahishan wala mutafahishan, dan bukan pula seorang yang sengaja melakukan kekejian. Nabi tak kadang-kadang orang ni dia jaga diri dia tak buat untuk diri dia nampak sempurna je, elok je, tapi suka buat tak baik kepada orang. Sama ada dia buat tu secara tersembunyi atau suruh orang lain. Nabi kedua-duanya tidak. Nabi dirinya itu murni, elok, hebat, dan tak pernah pula membuat perbuatan keji menimpakan kepada orang lain. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Dua, ini sifat Nabi. Dan bukan juga seorang yang suka menjerit-jerit atau mengangkat suara, bertempik atau memekik di pasar-pasar. Kan? Baik itu kalau dia berniaga, Nabi SAW juga seorang peniaga. Tapi Nabi tak menggunakan kaedah untuk menjerit-jerit di pasar. Biasanya lah kan, kadang-kadang kita menjual ni, nak bagi apa ni, kita pun tamsil lagi habis. Kan? Kadang tu kita pun seru orang panggil, mari, elong. Itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab itu akan menjatuhkan muru'ah atau maruah seseorang. Satu, dan juga maknanya Nabi tak pernah juga macam jumpa orang dia jauh, ataupun kita panggil. Itu tidak dilakukan oleh Nabi di pasar. Walaupun pasar ni sebenarnya tempat yang sibuk, kan? Kita kadang-kadang bising, riuh rendah kalau kita tengok. Sebab tu kalau ada pasar, kalau kita tengok pasar di zaman Nabi SAW, mereka kerana belajar akhlak daripada Nabi SAW,
pasar mereka itu tenang. Bahkan dikatakan pasar itu mereka boleh belajar akhlak dan juga ilmu di pasar. Itu. Bahkan kita pernah melihat keadaan pasar itu berlaku di Kota Tarim di Hadramaut. Begitu. Di pasar ni dia tak ada sifat yang menjerit-jerit tadi. Dan juga bahkan kita boleh belajar akhlak daripada peniaga dia. Bahkan para peniaga ni dia boleh untuk mengajar kita. Kalau kita kata pasal ilmu-ilmu tentang perniagaan ni, dia ada, contohnya dia akan baca matan zubat, dia akan cakap pasal hukum hakam. Bahkan pasar itu jadi macam seolah pusat ilmu. Jadi kalau pasar kita jauh lah daripada tu, tak ada berlaku macam tu. Tapi subhanallah, kalau kita kata kalau orang ikut kepada akhlak Nabi, pasar pun akan jadi pasar yang tenang. Bahkan pasar itu yang pada dasarnya tempat yang ialah seburuk-buruk tempat, dia kata Nabi SAW, di atas muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Tapi pasar itu boleh berubah menjadi tempat yang boleh juga baik. Walaupun masuk pasar ni dengan kaki kiri Faiz sebab apa, nak menambangkan dianya bukan tempat yang terlalu baik, tak baik. Tapi kalau pasar itu dapat untuk dianya mengikuti akhlak Nabi, maka insya-Allah dia akan menjadi pasar yang baik, yang kita panggil orang yang pergi ke pasar tu boleh belajar akhlak daripada orang-orang yang berada di pasar tu. Subhanallah. Jadi Nabi bukan orang yang memekik ataupun menjerit-jerit di pasar. Bukan merupakan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Wala yajzi bi sayyi'ah. Dan Nabi ini tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Nabi tak pernah balas keburukan dengan keburukan. Itu tidak. Sebab Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita tahu, membalas keburukan bahkan dengan yang lebih baik. Apa yang dilakukan yang buruk kepada Nabi, itu dibalas baik oleh Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi nak ajar kita bagi tahu, kerana apabila seseorang melakukan keburukan, kejahatan kepada kita, maka bagi dia dosa. Bagi dia adalah merupakan kesalahan. Kita yang menerima daripada perbuatan buruk itu, apabila kita balas dengan perbuatan yang buruk, kita pula melakukan kesalahan. So kita marah dia kerana dia buat buruk kat kita, maka dia berdosa. Kita balas dengan perbuatan yang buruk, kita juga berdosa. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah SWT, kalau kamu berbuat baik kepada seseorang, maka kebaikan itu akan kembali kepada kamu. Sebaliknya, kalau kamu buat yang buruk kepada seseorang, keburukan itu juga akan kembali kepada kamu. So, untung ke rugi kalau kita balas seseorang yang buruk itu dengan buruk? Rugi. Kenapa? Kerana kalau dia buat buruk kepada kita, kita bersabar, kita dapat ganjaran berghairu hisab, punya besar. Kalau kita sabar saja, kita tahan dia. Kalau kita balas yang lebih baik, Allah, dia punya ganjaran itu lebih besar lagi. Maka sifat Nabi SAW apabila berhadapan dengan orang yang buat yang tak baik, Nabi balas yang baik. Bahkan ada dua sifat yang disebutkan dalam ni yang perlu kita ambil, dan ini adalah latihan kepada kita. Kita cakap mudahlah, tapi kalau dah kena, belum tentu lagi kita akan berhadapan dia dengan keadaan itu, iaitu ya'fu wa yasfah. Dua sifat ni, memaafkan dan membiarkan. Kalau orang buat tak baik kat kita, ada dua yang kita kena sepatutnya kalau nak ikut akhlak Nabi. Kita maafkan dia, kemudian kita biarkan. So para ulama kategorikan dua ni supaya kita faham. Ya'fu adalah maaf dalam secara batiniah kita. Yang kita selalu raya ni lah kan. Baik, kita akan cakap apa? Maaf zahir, batin dan batin. Jadi zahir dan batin, zahir yasfah, batin ya'fu. Jadi memaafkan itu batin, dalaman. Yasfah, membiarkan, tak balas, tak buat yang jahat kepada orang tu. So maafkan batin kita, tak ada dendam, tak ada pun kita simpan dalam ya'fu wa yasfah, biarkan, tak balas dia dengan perbuatan. Bahkan kalau nak lebih baik, balas pula dengan yang lebih baik. Ini akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak macam mana? Faiz, kita ada harapan tak agak-agak kita? Maksudnya Habib, sebab selalu orang sebut macam ni Habib, forgive but never forget. Tapi itu tak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Betul. Itu yang sebenarnya, bahkan ini adalah merupakan apa yang telah diperintahkan dan diajarkan oleh Allah. Banyak dalam Quran kita tengok
ketika mana Allah mengatakan wa ya'fu wa yasfah. Saya. Allah suruh untuk maafkan dan biarkan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa'fu anhum wasfah. Maafkan akan mereka itu dan juga biarkan mereka. Kata Allah SWT surah Maidah, disebutkan oleh Allah SWT banyak kalau kita tengok dalam itu. Jadi inilah akhlak Nabi kita Muhammad, sebahagian akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu dia awal ini berkaitan dengan akhlak macam Habib sebut tadi. Semoga dapat kita refleks kembali diri kita lah. Hari ini adakah macam betul-betul kita ikut apa yang Nabi ajarkan dalam kehidupan kita, memaafkan dan biarkan dan lupakan, tak balas dengan kejahatan. Jadi kita nak tengok balik diri kita hari ini. Kalau sebelum-sebelum ini berlalu dengan perkara-perkara forgive but never forget, selepas ini insyaAllah kita boleh memaafkan dan melupakan kisah-kisah itu. Buang terus. Sebab saya percaya kalau kita maafkan orang dan kita let go, kita sendiri yang rasa tenang. Betul Habib? Betul. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini dalam perkongsian dalam Syama'il Rasul. Banyak lagi yang kita nak bicarakan berkaitan dengan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jangan ke mana-mana, kembali seketika nanti. FM di Kuala Terengganu. IQ, Inspirasi Inforia Islam. Terima kasih atas perhatian anda. Rakan-rakan saya yang nak pulang ke Terengganu malam ini, perjalanannya maklumlah dah boleh rentas negeri dah sekarang ini. Harapan kita agar semoga dipermudahkan perjalanan anda. Dengarkan siaran kami ni sepanjang anda nak balik kampung tu. InsyaAllah semoga bermanfaat. Habib, rakan-rakan kita ada yang berkongsi dekat Facebook, katanya rindu majlis bersama dengan Habib. InsyaAllah kita nantikanlah selepas ini bagaimana SOP untuk majlis-majlis ilmu di masjid dan surau. Kita nantikan semoga ada yang terbaik untuk
kita bawakan, dan kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita malam ini. Tak apa, Kak Ikim kita akan bawakan sikit pengajian ilmu 24 jam insya-Allah. Dan Habib, kita nak sambung lagi berkaitan dengan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silakan Habib. Terima kasih kepada Saudara Faiz. Alhamdulillah. Yalah, kita kata macam mana pun dalam keadaan-keadaan kita ni tetap juga kita dapat teruskan walaupun dalam keadaan yang terbatas seperti ini. Tapi Alhamdulillah, maknanya juga berkat dengan Radio IKIM yang ada sentiasa tak berhenti untuk nak memberikan siaran, menyampaikan ilmu dan manfaat. Jadi sering-seringlah untuk kita meluangkan waktu yang ada. Kalau ada waktu kosong, kita dengar IKIM. InsyaAllah banyak saya rasa para asatidah, para ilmuwan yang berkongsi ilmu dalam program-program, termasuk juga yang insya-Allah kita biasa akan adakan pada setiap Rabu ni, iaitu Syama'ilur Rasul, yang mana kita tadi dah bahaskan tentang beberapa akhlak Nabi SAW. Jadi ada di antara kita ni dah mungkin dah kata Saudara Faiz tadi sekarang dah mula bergerak bertransi negeri ya. Betul. Dah buka sikit jalan ni, masya-Allah, masing-masing ada yang tak melepaskan peluang untuk menziarahi khususnya orang tua lah ya. Mungkin yang tak berpeluang sebelum ini. Tapi kita sentiasa pastikanlah keselamatan dan juga SOP daripada SOP itu dipatuhi. Khususnya saya sedikitlah nak pesan tentang akhlak di jalan raya tu. Sila Habib. Sebab apa kalau tidak kadang dapat steering ni lupa. Betul, kita tak sabar, kita dah mula rasa kita je punya jalan. So yang ni yang kita kalau boleh dengar, kita dengar akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Tadi kita kata apa, ada sifat yang disebutkan memaafkan, membiarkan. Kadang-kadang yelah ada orang tu dia kadang-kadang dia mengantuk sikit, dia macam makan jalan. So kita kalau dapat untuk kita maafkan dia, jangan kita pergi pula impit dia. Ini yang kita kata kena banyak-banyak bersabar, khususnya ketika bawa kenderaan ni. Dan kalau mengantuk, kena berhenti, jangan paksakan diri. Sebab apa? Kadang-kadang dianya bukan mudarat kepada diri kita saja, tapi juga kepada orang lain. Kalau kita tengok isu yang terkini, yang hangat ni, tentang minta maaf lah orang-orang yang mabuk ni, sehingga membawa kemudaratan kepada orang lain, kesian ya. Orang-orang lain yang tertimpa daripada kemudaratan itu dengan sebab daripada perbuatan orang itu. Jadi jangan sampai kita ni sebagai seorang Islam yang kita belajar akhlak daripada Nabi, kita tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia itu insya-Allah. Jadi kalau kita tengok dalam hadis yang seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi syai'an qat illa ayujahida fi sabilillah wala daraba khadiman aw imra'atan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Rasulullah tercinta, dia mengatakan tentang Rasulullah ini, tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW memukul sesuatu dengan tangannya. Jadi Nabi ini punya baik, dia tak pernah pukul orang dengan tangan dia. Jadi kalau begitu bermakna kalau kita kata Nabi ini seorang ketua, Nabi seorang suami, Nabi seorang ayah, Nabi seorang tuan kepada orang-orang yang berkhidmat, tapi sekalipun Nabi tak pernah menaikkan tangan dia. Macam mana? Ini akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Bermakna Nabi tak pernah pukul, Nabi tak pernah cubit, Nabi macam-macam. Bahkan kalau kita undur sikit hadis yang sebelumnya, Anas kata bercakap pun, cheese pun, pun tak diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mulianya akhlak Nabi kita Muhammad SAW, illa kecuali ayu jahida fi sabilillah, kecuali kalau berjihad di jalan Allah. Kalau jihad fi sabilillah memang nak berjuang, memang perang, maka Nabi akan menggunakan kekuatan. Tapi dalam, kalau kita tengok dapat lipatan sejarah, Nabi SAW ini mengikuti peperangan itu sebanyak 19 peperangan. Nabi turut serta dalam peperangan sebanyak 19 peperangan. Pun begitu, kalau dibahaskan oleh para ulama, yang pernah terbunuh di tangan Nabi ini hanya seorang saja. Ya, maknanya seorang yang pernah terbunuh. Bahkan orang yang dibunuh di tangan seorang Nabi, disebutkan dalam hadis, adalah orang yang paling jahat, orang yang paling dahsyat, dia akan diazab oleh Allah SWT. Sebab itulah mungkin kalau Nabi ni rahmatan lil alamin, Nabi ni kuat, Nabi ni gagah,
tapi Nabi akan berkira. Maksud berkira ni maksudnya Nabi pastilah akan jaga supaya jangan sampai seseorang itu akan mudah dilaknat oleh Allah. Bahkan dalam keadaan sukar, payah Nabi pun, Nabi akan mendoakan kebaikan hatta kepada musuh. Tapi kerana orang ni memang terlalu sombong, iaitu yang bernama Ubay bin Khalaf. Sombong betul dia. Sebelum mula dalam peperangan Uhud tu, dia dah heboh dah. Dia dah cakap dah, saya akan bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai berita itu kepada Nabi, Nabi mengatakan senang je Nabi jawab. Nabi kata, bahkan aku yang akan membunuhnya, insya-Allah, kata Nabi. Begitu je. Apa yang Nabi sebut ni disampaikan balik kepada Ubay bin Khalaf. Tengok ini nak cerita kata orang-orang musyrikin ni, atau orang-orang yang pernah melihat Nabi dan mendengar Nabi ni, sebenarnya mereka ni tahu kebenaran Nabi. Tapi kerana mereka sombong, mereka takut kepentingan dunia, pangkat dan duniawi mereka. Itu di antara sebab utama mereka menolak daripada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ketika dia dengar Nabi mengatakan, balasan Nabi kata, aku akan membunuhnya insya-Allah, maka dia mengatakan, dia jadi takut. Kalau orang kata, kenapa kamu takut sangat? Dia kata, sebab apa yang diucapkan oleh Muhammad itu pasti akan berlaku. Masya Allah. Bahkan masa bertemu di dalam peperangan Uhud, pada waktu dia mengincar Nabi dan akhirnya dia berhampir dengan Rasulullah, dan apabila sahabat cuba menghalang, Nabi kata, biar aku yang berhadapan. Ketika itu Nabi lipaskan, ada yang mengatakan Nabi tombak dia, ada yang mengatakan Nabi ketika itu campakkan tombak, mengenai hanya sedikit daripada bawah tekuk dia ataupun bawah tekak dia. Tercalar sedikit saja. Tapi ketika itu dia menggerupur dan jatuh, akhirnya selesai dibawa ketika itu dianya untuk dirawat, untuk dibawa pulang ke Mekah. Masa itu dia mengatakan, aku akan mati. Maka orang mengatakan, alah, luka sikit je. Dia mengatakan, kerana Muhammad SAW mengatakan aku akan dibunuh, pasti aku akan mati dengan sebab luka ini. Betul, tak sampai 24 jam darah itu membuak-buak dan akhirnya dia mati. Jadi dialah di antaranya seorang yang mati di tangan Rasulullah SAW. Jadi Nabi ni orangnya selalu buat baik ke orang. Tangan Nabi ni selalu menghulurkan bantuan dan kasih sayang. Nabi tak pernah memukul kepada sesiapa pun, kecuali kalau berjihad di jalan Allah memang memerlukan kepada tindakan-tindakan seperti itu. Pun begitu, hanya seorang yang pernah terbunuh di tangan baginda Rasulullah SAW, iaitu Ubay bin Khalaf yang disebutkan dalam lipatan sejarah. Wala daraba khadiman aw imra'atan. Bahkan tak ada Nabi akan memukul kepada pembantu atau khadim atau hamba, dan tidak juga kepada orang-orang perempuan seperti isteri dan orang perempuan. Nabi tak akan membuat tindakan seperti itu. Ini adalah merupakan kasih sayang baginda Rasulullah SAW dengan sifat lemah lembut yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi tak pernah sakiti. Kalau ini makna fizikal, kalau perkataan atau cis, marah, itu mental. Jadi Nabi tak pernah pun menyakiti orang lain, baik itu fizikalnya ataupun mentalnya. Masya Allah. Ada orang kadang-kadang fizikal dia tak buat lah, tapi mental dia punya perkataan, dia punya torture, percakapan dia, ya Allah, menyakitkan jiwa kan. Yang ini tak dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Ada hadis daripada Aisyah juga radhiyallahu anha yang menceritakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min mazlamatin zulimaha qat ma lam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un. Satu sifat lagi, Aisyah kata, Rasulullah SAW ini tidak pernah dilihat meminta pertolongan daripada orang lain untuk membela diri Nabi SAW. Maknanya Nabi kalau ada sesuatu yang orang maki apa semua, Nabi tak kata, pergi je cakap kat dia, balas kat dia, hentam dia. Kalau Nabi nak dia ambil tindakan, Nabi suruh balas. Tidak. Ini bukan sifat Nabi kita Muhammad SAW. Kecuali kalau sekiranya dianya berkaitan dengan hak Allah SWT. Mana yang ni Nabi suruh bela sungguh-sungguh. Bahkan kalau dia berlaku, Nabi akan marah sungguh. Tapi kalau untuk diri Nabi SAW, Nabi tak suruh untuk balas. Nabi akan lebih selalu memaafkan. Ini sifat Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilanggar sesuatu larangan-larangan Allah, maka ketika itu Nabi orang yang paling marah. Kalau sekiranya faidan tuhika min maharimillahi syai' kana min asyaddihim fi dzalika ghadban. Nabi ini kalau dianya berkaitan dengan hak Allah yang dilanggar, yang dipermainkan, yang dipelecehkan, yang paling marah adalah Nabi SAW. Tapi kalau untuk pribadi Nabi akan maafkan. Ini kita kadang-kadang terbalik pula, minta maaf. Kalau hak kita ni, Faiz, kalau kena, melenting kita. Bukan main. Tapi kadang-kadang, bukan main. Tapi kadang-kadang hak Allah itu diperkecil, diperlekeh. Kadang-kadang kita buat biasa je. Jadi inilah perbezaan kita. Bermakna kalau ikut kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan membalas ataupun tidak akan menuntut bela terhadap dirinya, tetapi tidak akan mengabaikan atau mengambil sabil lewa dalam hak-hak Allah SWT. Jadi ini kalau kita boleh terapkan, pertama dalam diri kita, bermakna kita kena dahulukan dan besarkan haknya Allah SWT daripada hak peribadi kita, nafsu kita, diri kita. Dalam keluarga kita begitu juga. Dalam kita nak mendidik keluarga kita, kita nak mereka tunaikan hak Allah. Tapi kalau dalam hak-hak sebagai suami, hak sebagai ayah, hak sebagai ibu, hak sebagai orang tua, kadang-kadang kita lebih kena kita panggil bertimbang rasa dalam hal ini. Tapi ini terbalik, kadang-kadang hak kita tak ditunaikan, mula mengamuk, masak tak sedap, marah dan sebagainya. Tapi kalau hak Allah, solat kadang-kadang mereka cuai, kadang-kadang tak buat daripada kewajipan, meninggalkan banyak daripada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kadang-kadang kita sebagai suami sambil lewa, kadang-kadang kita sebagai ayah tak berapa nak ambil tahu. Kita kena betulkan balik dalam hal itu. Dan lebih luas lagi dalam hal yang lebih luas lagi. Kemudian wa ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ma'thaman. Dan Nabi ini kalau boleh untuk diberi pilihan. Kalau Nabi diberikan pilihan antara dua perkara, maka Nabi SAW akan pilih yang paling mudah sekali. Okey. Ada para ulama mengatakan yang maksudkan adalah hal-hal duniawi. Nabi akan pilih yang paling simple. Dalam hal-hal dunia Nabi ambil simple je. Nabi tak ambil yang terlalu hebat-hebat. Itu satu daripada apa yang boleh dipelajari daripada pilihan Rasulullah. Tapi juga dikaitkan juga dengan bukan dunia saja, bahkan akhirat. Nabi akan pilih yang mudah. Sebab apa? Bukan kerana Nabi ni nak mudah, malas. Tak, mustahil. Nabi kita SAW dalam hal ibadah, dalam hal ketaatan ni kita tahu bagaimana luar biasanya Nabi SAW dan betapa Nabi ni bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Tapi kenapa Nabi pilih yang mudah? Satu yang jelasnya adalah kerana Nabi ini adalah syarik. Nabi ini kalau apa dia buat akan mendatangkan hukum. Jadi apabila demikian bermakna yang akan terkesan adalah umat. Nabi akan fikirkan umat. Kalau Rasulullah ambil yang berat, memberatkan umat. Kalau Nabi ambil susah, menyusahkan umat. Bahkan Nabi kata dalam satu perkataan yang selalu kita dengar, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka dan wajibkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali nak solat. Sampai begitu Nabi fikir nanti susah umat. Sedangkan siwak itu bukanlah susah sangat pun. Tapi Nabi fikir sampai ke arah itu. Kerana apa? Kerana kita sayang Nabi kepada umat je. Jadi Nabi akan pilih yang itu kerana itu. Yang keduanya, Nabi ajar kepada kita. Bermakna kita ni dalam melakukan sesuatu, kita ambil yang ringan dulu. Kita ambil yang ringan supaya kita dapat buat. Kita ni kadang-kadang tu semangat, apabila semangat dia tengah lebih ni, semangat tu, kita nak pilih yang berat-berat. Dan ini yang menjadikan seseorang itu jadi terbeban dan susah. Akhirnya, daripada dia buat yang selalu dia buat, kerana dia ambil yang berat-berat, akhirnya dia tinggal sama sekali. So, dia kena buat yang dia mampu. Satu. Yang keduanya, yang dia boleh untuk istiqamah dan konsisten buat. Ini Nabi nak ajar kepada kita macam itu. So, yang kedua. Yang ketiganya, Nabi ambil yang mudah. Kerana apa? Kerana kita ni, apabila diberikan kemudahan, rukhsah, kita kena hargai. Macam jamak, macam orang yang sakit ada peruntukan itu dan ini, bagi orang musafir, ambillah. Kerana ini juga salah satu daripada kita panggil menghargai daripada keringanan-keringanan sehingga
kita, jiwa kita dan orang lain memahami bahawa Islam itu bukanlah agama yang menyusahkan dan memberatkan kepada seseorang, tapi catatannya ialah selagi tidak membawa dosa. Jangan pilih ini mudah tapi dianya tak baik dan dosa. Jangan. Selagi dianya adalah perkara yang mubah, yang boleh pilih, boleh ambil yang ringan, tak ada masalah. Tapi kalau dianya memang diharam dan sebagainya, ini tak boleh buatlah. Walaupun dia ini mudah, yang ni sebagainya tak boleh. Jadi ini adalah merupakan daripada akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dalam hadis-hadis yang kita baca ini beberapa kesimpulan. Yang pertama sekali, daripada awal tadi, pertama kena berhemah di dalam dan hikmah di dalam menegur kepada seseorang. Kenali orang mad'unya, siapa yang kita dakwahkan ini, siapa yang kita nak tegur, kita kena kenal juga. Kalau kita tak boleh direct dengan dia, mungkin melalui orang lain seperti mana dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu juga di antaranya yang boleh kita ambil juga daripada akhlak Nabi SAW. Nabi SAW ini tidak ada sifat keji. Maknanya kalau boleh tu jangan ada sifat yang tak baik dalam diri dan tidak berbuat tak baik pada orang lain. Tidak lepas laku macam orang kat pasar yang menjerit-jerit dan sebagainya. Dan Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan, bahkan dengan kebaikan. Nabi memaafkan, Nabi membiarkan, forgive and forget, bukan forgive not forget. Nabi SAW. Dan juga Nabi ini tidak pernah mengangkat tangan kepada sesiapa pun, kerana kasih sayang, kelembutan yang ada kepada Nabi SAW. Dan Nabi tidak akan mudah tersinggung, dan bahkan Nabi tak nak orang lain bela diri dia, kerana Nabi SAW ni bukan mementingkan kepada diri sendiri. Bahkan yang Nabi ambil perhatian adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Serta Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk kita ni menjadi orang yang sentiasa mempermudahkan urusan. Kalau kita urusan untuk diri kita, kita selalu nak mudah-mudah. Begitu juga Nabi nak ajar kita mudahkanlah urusan orang lain. Kadang-kadang kena untuk diri kita, kita nak mudah-mudah. Untuk orang lain, bagi susah kita, tak apa. Bagi susah. Kita nak bagi treasure sikit dekat dia. Jadi ini yang kita belajar daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan manfaat. Jadi sebab itulah Faiz kita kalau bicara tentang kita nak baca hadis ni, kalau boleh nak banyak-banyak kita nak baca. Tapi kalau dah menyentuh tentang akhlak Nabi ni luas sangat. Jadi kalau tak apalah kita ambil 2, 3 atau 4 hadis yang boleh kita ambil faedah daripadanya. Sebenarnya yang lebih penting, kalaupun sedikit demi sedikit kita baca, tapi dapat untuk kita amalkan lebih banyak, lebih baik daripada banyak kita baca. Tak sempat tak ada yang lekat, tak sempat, tak lekat dalam diri kita, tak dapat kita amalkan. Saya rasa yang ni lebih manfaat insya-Allah. Jazakallah khair Habib untuk perkongsian kita pada minggu ini. Alhamdulillah. Semoga apa juga yang Habib kongsikan dari awal tadi bicara tentang akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat kita praktikkanlah. Biar sikit-sikit, yang penting untuk kita istiqamah harapnya. Kita doa sama-sama agar kita dapat menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir zaman ini. Macam Habib sebutkan tadi, Nabi tak suka jerit-jerit di pasar, dan kita boleh masuk pasar dengan kaki kiri. Ada doa dia pula, Faiz. Ada doa lagi. Doa yang kalau kita masuk pasar ni, kata Nabi SAW dari riwayat Tirmizi, kita baca doa ni atau zikir ni, kita dapat 1 juta pahala, digugurkan 1 juta dosa, dan naikkan 1 juta darjat. Rugi kalau kita tak praktikkan tu. Betul? Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, barang siapa yang baca zikir ni ketika masuk pasar, maka akan diberikan 1 juta pahala, digugurkan 1 juta dosa, dinaikkan 1 juta darajat. Ya Allah, peluang ni. Banyak kali kita pergi mall, pergi pasar tapi tak baca. Kenapa? Kerana orang sedang lalai.
Jadi kalau kita dapat ni insya-Allah peluang. Ini tambahan sikit insya-Allah. Amin. Terima kasih Habib untuk ilmunya pada malam ini. Kesempatan kita zaman-zaman semua dah boleh keluar. Nak pergi ke pusat beli belah pun kita praktikkan ini juga. InsyaAllah. Selalu kita nampak dalam bentuk material RM1,000,000. Ini RM1,000,000 ganjaran diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi nak bagi dengan kita ni untuk saham kita dekat akhirat nanti. InsyaAllah kita doa sama-sama. Habib, insyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi minggu hadapan. Hari dan waktu yang sama untuk siaran kita menerusi Syama'il Ar-Rasul jam 9 malam setiap hari Rabu untuk pengajian ilmu kita. Terima kasih Habib untuk kesempatan waktu bersama-sama dalam segmen kita pada malam ini. Semoga ilmu ini dapat kita praktikkan dan rakan-rakan saya yang menonton dekat live Facebook pada malam ini, sebar-sebarkan ilmu ini bersama. Tolong untuk anda sharekan live Facebook ini, semoga ramai lagi beroleh perkongsian ilmu dan juga manfaat daripada siaran kita. InsyaAllah jumpa lagi Habib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The book published by IKIM in 2019, Harmony Between Religion and Science, discussing the scientific or empirical knowledge of what and how of science and technology, as well as the responsibilities that humans have over them and the need to be addressed in science and religion discourse. The book elucidates the harmonious relationship between religion and science in the context of various issues of importance to society, such as education, philosophy, and sustainable development. Get your copy of Harmony Between Religion and Science at a great discount on www.ikimniaga.my, www.ikimniaga.my, or call 03-6204-6389 for more info. Perhatian usahawan dan founder bisnes. Masa PKP jualan anda berkurang, pelanggan juga makin berkurang, macam untung pun dah hilang. Dah buat marketing tapi tiada orang, akhirnya takut bisnes juga hilang. Ya, 90% usahawan yang sedang mendengar ini akan hilang bisnesnya. Sebab apa? Sebab 5S ini. S yang pertama adalah sombong. Ramai usahawan bila dah berjaya sikit, dia sombong. Dia rasa dia dah hebat. Dia rasa dia takkan jatuh. Bila sombong, dia tak nak belajar. Dia tak nak guna strategi pemasaran yang terbaru. S yang kedua, selesa. Bila anda rasa selesa, anda akan buat benda yang sama aja. Anda tak guna strategi pemasaran yang terbaru. Bila anda rasa selesa, anda selalu tak sedar yang anda ketinggalan. Betul tak? S yang ketiga, sorang-sorang. Buat bisnes suka sorang-sorang. Tak berjemaah, tiada pasukan, tiada ejen, tiada rangkaian ataupun rakan-rakan bisnes. Sebab itu anda selalu stres dalam bisnes. Dan sebab itu juga bisnes anda statik je, tak naik-naik walaupun dah bertahun-tahun berbisnes. S yang keempat, slow. Ingat, hari ini orang tak takut siapa yang besar, siapa yang lama, tapi orang takut siapa yang laju. Anda lambat, anda tertinggal. Bila dah tertinggal, tak sempat nak menyesal. S yang kelima, suka bagi alasan. Bila jualan rendah, anda kata orang tidak membeli. Bila bisnes tak berkembang, anda kata ekonomi tak bagus. Berhenti cipta alasan, mula cipta jalan. Hilangkan 5S anda dan bisnes kasih naik dengan strategi-strategi dan teknik-teknik pemasaran digital yang terkini dan efektif. Temui saya, Siful Jamal di depan laptop dan handphone anda dalam seminar online bisneskasihnaik.com. Untuk info lanjut, layari bisneskasihnaik.com. Follow kami di FB, IG, Telegram dan juga website dengan taib Sifubet. Sifubet, guru digital marketing anda. Sah, selamat, mudah, patuh, syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy, saham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy, labur saham.com. Buku Islam dan Hubungan Antara Penganut Agama adalah buku baru terbitan IKIM. Buku ini telah membincangkan pelbagai perspektif tentang hubungan antara penganut agama melalui dua kerangka utama, fiqh dan kemasyarakatan. Antara bab buku